Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Lepas tu doakan anda semua sentiasa sehat, ceria, bersemangat ya. Dan sentiasa mencari jalan bagaimana kita nak perbaiki diri kita ya. Sama ada dari segi ilmu, kemahiran, ibadat dan sebagainya ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan satu tajuk lagi yang masih dalam bidang komunikasi iaitu pengucapan awam ya atau public speaking ya. Public speaking atau pengucapan awam. Kadang-kadang kita apa nama diminta ya untuk memberi ucapan ya. Kadang-kadang dia bersifat tidak formal, kadang-kadang formal ya. Tak kisahlah kadang majlis kecil, majlis besar ya. Kadang betul-betul majlis yang rasmi kita diminta menjadi MC ataupun pengurusi dalam satu majlis ya, perasmian dan sebagainya. Kita diminta memberi ucapan apa nama ni perpisahan lah ya. Kalau kita jadi juru cakap untuk apa nama ni memirisik, meminang, kita pun akan membuat ucapan ya. Kadang-kadang kita nak buat presentation, kerja khusus ya, pensyarah atau cikgu minta kita buat presentation ya. Jadi kita banyak situasi di mana kita perlu bercakap atau berucap ya di depan khalayak ramai ya. Dan banyak isu-isu yang boleh kita bincangkan berkaitan dengan public speaking atau pengucapan awam ini. Tapi untuk siri yang ini kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan pengucapan awam ya, dan bagaimanakah format pengucapan awam yang apa nama yang baiklah ya, yang sentiasa diterima pakai atau digunakan oleh ramai orang ya. Baik, kita lihat dulu apa dia pengucapan awam tu ya. Kalau kita lihat slide di sini ya, pengucapan awam atau public speaking adalah merupakan satu proses penyampaian idea ya. Jadi bila anda berucap, anda nak menyampaikan idea ataupun pandangan ya, anda ada pandangan-pandangan tertentu ya, ataupun anda nak menyalurkan maklumat ya, maklumat tertentu, informasi, dan juga anda nak menyampaikan perasaan anda ya. Kalau katakan majlis penghargaan, so anda nak menyatakan perasaan penghargaan anda ya, kerana dihargai, disanjung, dihormati dan sebagainya ya, secara berstruktur dan mendalam. Dia ada struktur dia ya, dan mendalam ya, kepada sekumpulan orang yang kita boleh katakan sebagai audience kita lah ya. Dalam bentuk ucapan, boleh jadi dalam bentuk ucapan, boleh jadi dalam bentuk syarahan, boleh jadi dalam bentuk ceramah ya, kuliah, diskusi dan sebagainya ya. Dengan tujuan untuk kita memberitahu ke, membimbing ke, mengajar ke, melatih ke, samalah ya. Ataupun mempengaruhi, kalau kita jadi motivator, kita jadi penceramah motivasi, kita nak mempengaruhi ya. Ataupun kita nak menghibur pendengar kita. Ya, ada orang dia buat ucapan kerana nak menghibur orang. Ada juga kan ya. Okey. Baik, kita lihat apakah format pengucapan awam yang standard yang banyak digunakan oleh kebanyakan orang lah dalam situasi formal ataupun tidak formal ya. Yang pertama kita lihat dari segi pengenalan ya, kita kata opening ya. So bila kita nak buat ucapan awam atau public speaking ya, kita kena mulakan dengan opening ataupun pengenalan ya. Di mana biasanya lah kalau kita dalam situasi di negara kita ni, biasanya kalau dulu Pak Su bagi ucapan ataupun bagi ceramah, bagi tak kisah jadi MC ya, kita akan mulakan dengan ucapan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Lepas tu kita mulakan dengan pujian kepada Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Lepas tu dengan selawat ya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin ya. Jadi kita elok mulakan dengan ucapan salam, pujian kepada Allah dan berselawat. Dah tentu dapat pahala lah ya. Dah tentu dapat pahala sebab kita memuji dan juga berselawat kepada junjungan Nabi kan ya. Yang kedua kita apa nama beri penghormatan ya. Protokol ya kepada jemputan dan juga hadirin. Kalau dalam majlis tu ada apa nama ni wakil rakyat umpamanya, kita ada satu majlis peresmian ya, PIBG umpamanya ya, peresmian seminar umpamanya ya, peresmian bengkel dan sebagainya. Ada YB kat situ ya, ada yang berhormat. So kita kena gunakan yang berhormat ya. Kalau katakan tak ada yang berhormat, ada katakan chancellor ke ya, pegawai daerah ke umpamanya ya, dia ada datuk, kita kena sebut yang berbahagia ya, datuk sekian ya. Kemudian ikutlah urutan ya, apa nama ni, dev utama tadi ya. Biasanya pihak apa nama ni pengajuk akan sediakan ya, siapakah dev terhormat yang hadir dalam majlis itu ya. Kemudian jangan lupalah kepada semua hadirin dan hadirat ya.
tuan-tuan dan puan dan sebagainya. Itu kita kena beri penghormatan ya. Okey. Yang ketiga, sekurang-kurangnya kita kena buat preview ataupun kita buat huraian sepintas lalu tentang apa yang kita nak ucapkan ataupun apa yang kita nak sampaikan. Kalau umpamanya Pak Su bagi ceramah motivasi ya kepada pelajar-pelajar, kemudian belia ke remaja kemudian pada staff dan sebagainya, ya Pak Su akan beritahu sepintas lalu ya dalam 1.5 jam ni ya, Pak Su nak bincangkan satu, apakah yang dimaksudkan motivasi. Yang kedua, apakah dia teori-teori motivasi ya. Yang ketiga, Pak Su nak bincangkan tentang teknik-teknik bagaimana kita nak meningkatkan motivasi diri kita ya. Dan yang keempat, apakah kepentingan motivasi dari segi pembangunan diri, dari segi perhubungan, dari segi prestasi dan sebagainya. Jadi ada 4 perkara. Itu sepintas lalu supaya audience tahu ni Pak Suni nak sembang apa ni, penceramah ni nak cakap pasal apa ni ya. Jadi dia dah dapat ya, dia ada 4 perkara besar tadi. Itu sepintas lalu preview ya. Kemudian kita juga boleh mulakan dalam konteks opening ni ya, dengan memulakan dengan cerita ringkas. Umpamanya kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita yang mungkin berkaitan dengan tajuk tadi. Ya. Ini tujuannya lah untuk menarik perhatian ya. Misalnya kita kata ya, saya teringat masa saya nak masuk sekolah menengah dulu ya. Saya dari keluarga yang sangat miskin ya. Ayah tak ada duit, ayah pun tak nak sambung hantar saya sekolah menengah umpamanya ya. Tapi saya teringat masa tu saya betul-betul bersemangat nak pergi sekolah menengah, nak belajar. Dan sampailah hari buka sekolah, ayah masih tak beli pakaian sekolah lagi ya. So saya desak ayah dan ayah hantar juga ke sekolah menengah masih pakai pakaian seluar sekolah rendah. Itu yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Jadi kita boleh mungkin mulakan dengan cerita ringkas yang mungkin boleh menarik perhatian audiens kita untuk mendengar celoteh kita dalam 1.5 jam tadi ya. Ini dikatakan opening atau pengenalan ya. Ataupun kita memberi soalan-soalan tertentu. Ya. Baik, komponen yang kedua ialah konten ataupun isi ucapan ya. Konten ini penting sebab dia tadi kalau pengenalan 15% lah ya. Kalau konten ni 75% daripada masa tadi ya yang kita gunakan untuk membincangkan konten ya. Jadi dalam konten ni biasa kita ada idea utama. Umpamanya tadi Pak sudah sebut 4 perkara tadi kan. Apa dia motivasi, definisi motivasi, apa dia teori motivasi, kemudian langkah-langkah nak meningkatkan motivasi dan kepentingan motivasi. Jadi kita ada 4 idea utama tadi. Boleh jadi 5, boleh jadi bergantung pada anda lah. Kemudian bagi setiap idea utama tadi, ya, ataupun subtopik, ada isi-isi penting. Ya. Umpamanya kalau Pak Su kata tadi definisi motivasi, ya, mungkin ada Pak Su kod ada 2 pandangan, pandangan Profesor A dan Profesor B. Jadi itu isi-isi penting. Ya. Kalau kita kata teori motivasi, itu dia punya idea utama. Mungkin dari segi isi penting kita ada teori A, teori B, teori C. So ada 3 ya, yang setiap idea utama tu ada isi-isi penting. Ini kita kena jelaskan ya. Kemudian bila kita menjelaskan isi-isi penting ni, ya, kadang-kadang audiens tak faham. Ya. Jadi nak meningkatkan kefahaman mereka, kita bagi contoh. Ya. Kita bagi contoh ya. Itu dia. Jadi dengan contoh-contoh yang sesuai ini, audiens akan mudah faham apa yang kita maksudkan dengan sesuatu isi penting tadi. Kalau kita kata teori, kita bagi contoh. Misalnya teori Maslow umpamanya. Jadi kita satu contoh teori Maslow. Teori apa pula lagi? Teori apa pula? Jadi kita bagi contoh-contoh dan huraikan ya. Baik, kemudian dalam menyatakan konten ini sangat-sangat penting ya kita sebagai pengucap tadi ya. Penceramah ke, pengkuliah ke ya. Kita menggunakan data-data ya. So, ini untuk menguatkan lagi ya, untuk meyakinkan audiens terhadap apa yang kita cakap tadi ya. Kalau kita cakap pasal motivasi ni, maknanya pasal nak mempengaruhi audiens kan? Ya, mempengaruhi audiens selain memberikan maklumat ya. Kemudian statistik, kalau ada statistik kita kena bagi juga ya. Kalau ada hasil-hasil kajian yang berkaitan dengan motivasi, kenapa pelajar-pelajar yang pernah gagal kemudian dia bermotivasi dan dia menjadi pelajar cemerlang. Bagilah kalau ada hasil-hasil kajian ya, pandangan-pandangan pakar ya, rujukan buku, kitab, jurnal ya, ilustrasi visual, kalau ada dalam bentuk visual, gambar-gambarnya orang-orang yang telah berjaya dulunya, mereka ni katalah pernah berniaga, bankrupt, muflis, kemudian bangkit balik sekarang jadi jutawan. Tunjuklah gambar dia. Mungkin ada kerajaan akbar dan sebagainya kan ya. Kemudian kalau ada audio ya, atau kalau ada video klip, mungkin ada video klip yang durasi pendek 2-3 minit ya, kita tayangkan sekejap
contoh-contoh orang-orang yang telah berjaya ya, walaupun dulu pada masa dulu mereka gagal dan kebanyakan ya. Jadi dalam memberikan huraian ya terhadap isi-isi penting tadi, kita juga boleh menggunakan sumber-sumber fakta yang Pak Su sebutkan tadi untuk menguatkan lagi hujah kita supaya audiens lebih yakin dengan apa yang kita perkatakan ya. Itu konten ya, isi. Baik, kita tengok yang ketiga pula iaitu penutup atau closing ya. Yang ini kita gunakan 10% saja ya. Baik, bila kita nak buat penutup, ya, ada setengah orang dia bagi kuliah ke bagi ceramah tak ada penutup. dia terus habis macam tu je. Tak boleh ya. Kita kena buat review. Review ni maksudnya kita kena buat penggulungan, ringkas ya, apa yang telah kita sampaikan ya. Jadi umpamanya Pak Sudah tadi, okey, saya telah bersama anda selama 1,5 jam ya. Ingat tak tadi? Tadi saya kata bahawa pentingnya kita memahami motivasi ya, kenapa motivasi penilai dalam kita ya. Yang kedua ada teori-teori motivasi yang saya telah sampaikan tadi. Dan kalau anda tak boleh nak ingat 3 teori, mungkin anda boleh ingat teori yang ni yang paling mudah sekali ya. Teori hierarki Maslow ni paling mudah ya. Kemudian kita ada tadi strategi atau hukum-hukum motivasi kita ada 7 ya. Kalau anda tak ingat 7 pun, anda ingat 3 pun boleh dah bagus ya. Kemudian apakah kepentingan motivasi dalam kehidupan kita, dalam perhubungan, dalam prestasi kerja, prestasi belajar dan sebagainya. So kita berikan sedikit ringkasan ya tentang apa yang kita telah bincangkan tadi ya. Kemudian yang seterusnya, anda juga boleh meninggalkan kenyataan-kenyataan yang anda rasa penting untuk diingati atau diambil tindakan oleh audiens ya. Maknanya kalau ada audiens yang mungkin tidur masa kita bagi kuliah tadi, dekat ujung-ujung ni dia dapat kenyataan ni, dia mungkin ingat sampai bila. Umpamanya ya, untuk menjadi orang yang berjaya ya, kejayaan contohnya kejayaan dicapai oleh orang biasa yang berusaha secara biasa ya. Tetapi kecemerlangan dicapai oleh orang biasa seperti kita tetapi berusaha secara luar biasa. Ya. Jadi maknanya siapa pun kita saja, siapa pun kita boleh jadi cemerlang kalau kita berusaha secara luar biasa. Itu dia. Lepas tu kita boleh buat penyudah lah bicara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur ya kerana memberikan ruang dan peluang untuk saya bersama-sama anda pada kesempatan ini ya. Dan saya mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyudah bicara. Itu dia. Kau faham tak faham ni apa Pak Su cakap tadi ya? Mudah kan ya? So kita ada 3 saja ya. Kita ada opening, pengenalan dalam 15%. So kita ada konten, isi ucapan ya, ataupun isi kandungan ya, selamat 75%. Dan kita ada closing atau penutup 10%. Jangan lupa ya. So bila anda memberi ucapan sama ada formal tak formal, gunakan format yang Pak Su telah bincangkan tadi ya. Kita berlatih lama-lama kita okey kan. Ya, jadi Pak Su harap anda semua di sana ya akan menjadi seorang pengucap ya yang baik ya, sama ada dalam majlis resmi ataupun majlis para resmi, sama ada sebagai seorang pengkuliah ya, seorang motivator, seorang influencer dan sebagainya ya, seorang presenter ya kalau anda membuat presentation, kerja kursus dan sebagainya ya. Ini penting ya. Kadang-kadang kita ada konten yang baik tetapi cara penyampaian kita tak bagus, kita tak dapat markah tinggi lah. Ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.